Hai pelajar-pelajar, hari ini kita akan belajar tentang tingkatan 4 sejarah KSM, bab 2 tentang kebangkitan nasionalisme. Jadi, sebelum saya teruskan, mungkin kita perlu tahu sedikit sebanyak tentang nasionalisme. Apa maksudnya nasionalisme? Jadi, nasionalisme adalah perasaan cinta terhadap bangsa dan negara. Jadi dalam bab ni kita akan belajar tentang nasionalisme, betul tak? Sebab tanpa nasionalisme tak ada revolusi, tak ada perubahan di sesebuah negara, betul? Bab 1 kita sudah belajar tentang negara dan bangsa, betul? Jadi kalau negara maksudnya dia ada satu jenis pentadbiran, mungkin ada raja, ada undang-undang. Jadi dalam sini kita akan belajar tentang kebangkitan nasionalisme. Jadi kalau tak ada nasionalisme, sudah tentu tiada Malaysia. Sebab tiada orang yang nak menentang penjajah. Kalau tiada nasionalisme, mungkin negara kita sekarang adalah milik British, betul tak? Sebab dulu negara kita pernah dijajah oleh British. Atau tanpa nasionalisme, mungkin sekarang negara kita adalah Jepun. Kita akan berbahasa Jepun. Sebab tiada orang yang nak menentang Jepun, orang Jepun. Tapi sekarang pada hari ini terbentuknya Malaysia sebab atuk-atuk kita berperang mempertahankan tanah bebas, tanah Malaysia. Sebab tu kita panggil tanah tumpahnya darahku, betul tak? Masa kita nyanyikan lagu tu. Jadi atuk-atuk kita tak kisahlah bangsa apa, mereka juga uh, menumpahkan darahnya demi mempertahankan generasi baru seperti saya dan awak. Jadi dalam sini kita lihat nasionalisme di Thailand berbeza daripada nasionalisme di negara lain di Asia Tenggara, betul? Sebab kita boleh lihat dari pelbagai jenis negara selalunya mereka akan mempertahankan negara. Dari mereka mungkin akan secara radikal, kadang-kadang mereka akan berperang atau kadang-kadang mereka membuat mereka menghalang pentadbiran barat daripada masuk, membuat reformasi, pembatahan dan pelbagai cara. Tetapi dalam di negara Thailand adalah berbeza berbanding dengan banyak negara lain seperti India, Tanah Melayu, Burma, banyak kecuali di Thailand. Ini kerana di Thailand, nasionalisme di Thailand adalah berbeza kerap sebab mereka suka bekerja sama. Kalau orang barat datang ke Tanah Melayu, kita kata, "Oi, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Ini mesti jahat lah. Dia nak curi apa tu? Curi wang dari segi ekonomi, dari segi agama, apa-apalah mereka orang barat nak mengambil kesempatan kami." Tapi orang masa bukan tu dipanggil Thailand, dipanggil Siam. Siam pada masa tu dia lebih kepada, oh ada orang datang kita nak bekerja sama. Orang barat datang, okey kita bekerja dengan seorang mari, mari, mari. Saya nak belajar lebih banyak tentang sistem pentadbiran barat. Apabila Jepun datang, mereka tidak mahu berperang. Tak macam kita berperang. Apabila Jepun datang, mereka cakap, okey kita nak berbincang, kita tidak mahu ada pertumbuhan darah. Kita nak perbincangan supaya ada hubungan diplomatik dan pentadbiran boleh dilakukan dengan sempurna. Jadi adalah berbeza. Nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan nasionalisme tersebut. Dua markah. Jadi apakah yang kita patut tulis? Jadi salah satu faktornya adalah mereka ingin mempertahankan kedaulatan negara dan mereka menuntut penlibatan rakyat dalam pemerintahan. Maksudnya mereka nak rakyat, bukan saja rakyat, mereka juga contohnya pada zaman pemerintahan orang barat, mereka melantik 80 80
penasihat barat untuk menolong dalam pemerintahan tersebut. Jadi apa tu saya boleh katakan, jadi kita boleh lihat dari segi pemikiran yang berbeza. Tapi kalau bagi saya pilih, saya rasa saya lebih suka kepada nasionalisme di Thailand. Sebab nasionalisme di Thailand tidak melibatkan pertumpahan darah. Seperti dalam buku yang saya baca, Sun Tzu, iaitu The Art of War, mereka kata benda yang paling penting dalam peperangan adalah to win without fighting. Maksudnya nak menang tanpa pergaduhan atau tanpa peperangan. Maksudnya anda sudah boleh menang peperangan tersebut walaupun peperangan tersebut belum bermula. Ada cara tau. Cara untuk menang dalam peperangan sebelum peperangan itu bermula. Macam Thailand lah. Sebelum peperangan belum mula, dia sudah fikir, okey, saya nak ada kebaikan untuk kamu, saya nak ada kebaikan untuk saya akan buat satu keputusan yang akan memberikan kebaikan kepada kamu dan memberikan kebaikan. Jadi saya rasa Thailand ini bijak dan saya juga ingin menasihati pelajar-pelajar untuk bijak sebab ini adalah cara untuk membuat bisnes, membuat betul tak? Kalau kita nak buat bisnes, kita nak memberikan pelanggan kita gembira dan juga kita juga gembira sebab kita nak dapatkan duit. Jadi kita fikir jangan cakap marah, kenapa engkau kerja macam tu. Sebelum kamu marah orang tu, sebenarnya kalau anda bijak, anda sudah menang dalam pergaduhan tersebut. Ada caranya. Saya cadangkan anda baca buku The Art of War yang dijual di kedai popular. Okey, kita lihat soalan B. Jelaskan bidang-bidang pentadbiran yang diletakkan di bawah pengawal barat Raja Mongkut. Jadi ini adalah raja yang popular lah. Jadi Raja Mongkut ini dia membina hubungan yang baik dengan orang barat. Okey, dia membina hubungan diplomasi, kemudian dia juga memodernkan Siam atau Thailand dengan birokrasi barat pentadbiran. Maksud dia bawa masuk banyak penasihat orang barat, betul tak? Jadi saya rasa dia pandailah, okey, dia pandai, dia bijak. Okey, jadi jelaskan bidang-bidang. Apakah bidang yang diletakkan di pengawal barat oleh Raja Mongkut? Jadi Raja Mongkut ini dia telah meletakkan dari segi di kewangan, kemudian pelabuhan, kastam, ketenteraan, polis dan guru. Sebenarnya hampir semua semua jenis bentuk pentadbiran dia berikan di bawah di bawah pentadbiran orang British. British pun gembira. Raja ni baik sungguh bagi saya. Tapi Raja Mongkut pun pandai, dia pun gembira sebab ada benda baru kita akan belajar. Apabila kita belajar, kita pandai, kita akan memerintah negara dengan lebih baik. Dia pun pandai. Orang British pun gembira, dia pun gembira. Jadi 80 penasihat, bukan negara British lah, tapi saya tahu negara barat lah saya sudah. Okey. Dan kita lihat soalan seterusnya, iaitu jelaskan usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk lagi mengukuhkan nasionalisme di negara kita. Jadi di soalan ni kita boleh lihat ini adalah soalan kebat. Maksudnya apa-apa jawapan yang anda rasa betul dan mesti mudah sabar, okay? Mesti rasional, mesti mudah sabar dan ada kita panggil ada isi lah, mesti ada isi apa yang kita katakan. Jadi apakah usaha yang dilakukan untuk mengukuhkan lagi semangat nasionalisme? Jadi apakah usaha yang boleh dilakukan? Contohnya kita boleh kita semua mempunyai bahasa kebangsaan yang sama, iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Menetapkan setiap pendidikan di Malaysia
semua murid perlu menyanyikan lagu negaraku dengan rukun negara, betul tak? Jadi setiap kali kamu ucap, kamu akan membangkitkan semangat um, cinta akan negara daripada remaja. Sebab tu kamu nyanyikan lagu, betul tak? Sebab kita nak pelajar-pelajar bersatu mempunyai semangat cinta akan bangsa dan negara. Sebab tu kamu nyanyi. Dan kita perlu adakan perpaduan. Betul tak? Semasa zaman pemerintahan British, mereka tidak mahu orang Cina, Melayu dan India bekerjasama. Mereka mengagihkan mengikut kategori. Jadi tanpa kerjasama, maka British masih memerintah. Tetapi apabila Tunku Abdul Rahman datang, ada undi, Tunku Abdul Rahman berjaya memenangi undi. Dia dapat menangi undi daripada orang India, Cina, Melayu dan ada berbagai bangsa yang lain. Sebanyak 51 kerusi dia menang. Jadi kalau ada kerjasama, negara itu akan bangun. Tanpa kerjasama, jika berlaku masalah sosial, tiada perpaduan di antara negara, maka negara tersebut tidak akan dapat, apa tu kita kata, tidak akan kukuh. Kemudian negara lain akan perintah kita. Bukan kita perintah kita, negara lain perintah. Betul tak? Jadi, apa usaha yang kita boleh lakukan? Jadi contohnya kita boleh kata kita setiap orang perlu lulus dalam sejarah. Okay, kita perlu tahu apa yang telah berlaku pada dunia yang lepas kan. Kalau those that do not study history are doomed to repeat. Sesiapa yang tidak belajar sejarah akan mengulangi kesilapan tersebut. Betul tak? Macam kehidupan kamu. Kalau kamu tak belajar sejarah, jadi masa depan negara akan gelap. Sebab generasi baru tidak belajar sejarah, kesilapan sesebuah negara akan diulang lagi. Jadi kita perlu belajar sejarah. Apa lagi usaha? Contohnya kita boleh mengadakan sambutan bulan Petrus Isma. Apalah pertandingan ke apa. Apalah jawapan yang munasabah. Ada kempen kesedaran, mengadakan lawatan memoriam kemerdekaan. Banyak perkara yang kita boleh buat. Okay? Jadi sampai sini saja saya ajar. Jadi saya jumpa anda pada video yang seterusnya. Thank you. Terima kasih. Bye-bye.